Okey, baik. Kita mulakan tajuk kita pada pagi ini. Tajuk kita pada pagi ini adalah sebelah sana. Salah siapa? Salah siapa tu? Itulah soalan tajuk kita hari ini. Perkataan salah siapa tu betul? Ada salah eja? Tak ada? Semua betul lah? Okey. Betul. Alhamdulillah. Saya takut terbalik saja tulisan tu. Baik, jadi kita teruskan ya. Tengok dulu video ini. Berita kita tengok dulu. Remaja perempuan berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes buang bak bayi dari tingkat 13 sebuah hotel di Jalan Bukit Mata dekat Kuching, Sarawak. Gadis yang dipercayai ibu bayi berkenaan ditahan di bilik hotel pada hari kejadian. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Awang Din Awang Gani berkata, polis menerima maklumat orang awam kira-kira jam 9.20 malam semalam mengenai penemuan mayat bayi di belakang sebuah bank di Jalan Bukit Mata. Remaja terbabit dipercayai melahirkan bayi itu di dalam bilik hotel sebelum mencampakkannya dari tingkat 13. Mayat bayi dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut, manakala suspek dihantar ke hospital sama untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Ini berita bulan lepas saja dalam TV berlaku di Kuching ya. Kes apa? Kes orang buang bayi dari tingkat 13. Buang dia turun. Kamu rasa bayi itu hidup ke mati? Mati. Oh, tak ada yang mestilah mati kan. Kamu jatuh dari tingkat 13 pun mati. Baik. Jadi hari ini tajuk kita ada berkaitan dengan ini, iaitu salah siapa. Tajuk kita adalah salah siapa. Apakah objektif kita hari ini? Remaja perempuan berusia Mari kita tengok apakah objektif kita hari ini. Objektif kita hari ini adalah memahami risiko dan tingkah laku seksual, iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual. Agak sensitif tetapi adalah sesuatu yang kamu perlu tahu semakin kamu meningkat ke remaja ya. Itulah objektif kita hari ini, iaitu memahami risiko tingkah laku seksual. Baik, kriteria kejayaan, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 50% daripada soalan dalam kuis yang menunjukkan murid memahami risiko tingkah laku seksual, iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual. Wah, panjangnya. Baik, jadi apakah itu risiko tingkah laku seksual? Risiko tingkah laku seksual ada 5 yang akan diberitahu, yang akan saya ajar hari ini. Ada 5 jenis, iaitu yang pertama, risiko jangkitan penyakit seksual. Yang kedua, kehamilan. Ketiga, risiko ketagihan. Yang keempat dengan kelima berkait rapat, iaitu HIV dan AIDS. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya murid-murid dulu. Apa hal video tu banyak yang tutup? Bukalah video tu, jangan malu-malu. Nafas kena kepala pun, alhamdulillah. Jangan tutup video walaupun masa persembahan saya ya. Dapat baca? Dapat baca yang dekat skrin tak? Jelas? Dapat. Ada orang baru nak masuk. Okey. Okey, baik. Jadi kita akan belajar tentang kelima-lima ini. Kelima-lima risiko jangkitan ini. Risiko ini. Sebelum tu, dah makan? Tak ada yang tengah makan Sebab lepas ini ada gambar yang agak tidak sesuai untuk masa kamu tengah makan. Jadi siapa yang tengah makan tu berhenti makan dulu, berhenti minum dulu ya. Okey, baik, kita teruskan dengan pelajaran kita. Sekejap ya. Kami Zuwa Klaskin. Apa yang? Okey, kita teruskan.
Mana pergi? Baik, yang pertama, risiko tingkah laku seksual. Kita akan bincangkan tentang risiko jangkitan penyakit seksual dulu. Baik. Hari ini saya akan tunjuk sebenarnya apabila orang melakukan aktiviti seks ini, dia mengalami risiko untuk yang sangat tinggi. Apa bergema ya? Okey, dia mengalami risiko yang sangat tinggi untuk mendapat pelbagai jenis penyakit. Hari ini saya akan tunjukkan dengan kamu, saya akan bincangkan dan terangkan dengan kamu 4 jenis sahaja. Baik, mari kita tengok apakah dia. Yang pertama gonoria, yang kedua sifilis, yang ketiga ketuat kelamin ataupun dipanggil warts, dan yang keempat adalah herpes. Keempat-empat adalah risiko penyakit jangkitan seksual ataupun dalam bahasa English sexually transmitted disease. Dan ini adalah antara risiko yang paling bahaya apabila orang mengadakan hubungan seks ya. Baik, kita teruskan. Yang pertama, gonoria. Itu gambar dia. Adakah gambar dia jelas? Perlu saya perbesarkan? Tak payah kan? Baik, gonoria ini juga dikenali sebagai the clap dalam bahasa English. Dan dia menyebabkan kesakitan seolah-olah terbakar semasa kamu kencing. Masa kamu kencing, rasanya air kencing tu macam api kamu keluarkan. Kesakitannya, saya pun tidak tahulah, saya tak pernah kena. Okey, baik. Yang seterusnya, sifilis. Tengok gambar tu, orang yang kena sifilis tu, satu badan dia kena. Kamu mau macam tu? Ada ke yang mau macam tu? Ada? Ada? Nope. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Baik, mari kita biar saya terangkan tentang sifilis ini. Antara tanda-tanda awal seseorang tu kena sifilis adalah ruam-ruam, demam, kelenjar-kelenjar yang bengkak, kehilangan berat badan, rambut-rambut gugur, pening kepala, berasa amat penat dan segar-segar otot. Dan pada peringkat akhirnya, orang tu akan ada masalah urat saraf serta pada otak dan saraf tunjang. Jadi dia akan berasa kebas-kebas satu badan dan kemungkinan dia akan jadi pekak dan jadi buta juga. Ada masalah penglihatan. Baik, kita teruskan. Nampaknya ada yang baru masuk. Okey, yang seterusnya, ketuat kelamin ataupun warts. Ini sebenarnya adalah salah satu bahagian genital orang yang kamu tengok di gambar sini. Dia akan menyebabkan tumbuhan sebegitu, iaitu ketumbuhan yang akan orang berasa gatal-gatal, rasa terbakar dan akan keluar cecair. Jadi bila kencing pun sangat sakit. Dia boleh tumbuh sampai ke tempat kencing. Selain tu, dia bukan sahaja bertumbuh di bahagian apa orang kata, bahagian genital dia ataupun bahagian sulit kamu, tetapi dia boleh tumbuh sehingga ke muka kamu, ke dagu kamu, akan tumbuh di kepala kamu dan sebagainya. Tempat lain pun akan tumbuh lah, maksudnya bukan saja di bahagian kemaluan. Yang gambar tu tunjuk kemaluan dia saja. Sebagai contoh, ini pun saya tarik dari internet. Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Ini dia penyakit herpes. Herpes simplex ataupun dikenalinya yang biasa orang kata herpes. Ini popular ini. Dia boleh menyebabkan kesakitan, kegatalan dan kepanasan. Gelombang air akan muncul. Akan menyebabkan seseorang tu sesema, demam, sakit-sakit otot dan kebengkakan nodus limfa leher. Jangkitan herpes bahagian mata boleh terjadi. Dia akan membuat seseorang tu berasa sensitif dengan cahaya.
dia juga akan mengeluarkan cecair. Dia juga pandai pecah, keluarkan cecair. Dan kelewatan akan di mata, jikalau dia tumbuh di mata, kelewatan dia akan menyebabkan orang buta. Tapi saya rasa yang ini belum kelewat pun. Tengok saja gambar di sana. Tu. Gambar tu. Nampak gambar tu? Mana pergi tangan saya ni? Tu dia. Tumbuh di sini, tumbuh. Itulah antara tanda-tanda sifilis ya. Semua orang tahu kamu kena. Malu tak? Malu kan? Baik, kita teruskan. Baik, yang tadi saya tunjukkan tu, yang 4 ini, yang seperti yang saya janjikan, adalah penyakit-penyakit jangkitan seksual. Baik, selain daripada tu, antara risiko tingkah laku seksual yang seterusnya yang saya nak bincangkan adalah risiko kehamilan. Ya, seks membawa kepada kehamilan. Baik, tengok gambar yang saya tunjukkan ini. Itu orang dewasa ke budak-budak? Nampak. Budak-budak. Kamu tidak Budak-budak. apa tu? Kamu perlu pinkan saya sebagai skrin utama dan pusing handphone kamu ya. Kalau kamu tak pusingkan handphone, kalau kamu tengok macam ini tak nampak. Perlu dipusingkan macam ini baru nampak. Lepas tu kamu perlu pinkan saya. Dia akan nampak saya saja di sana. Tak nampak kawan-kawan. Nampak. Masih tak nampak? Nampak. Kerana presentation saya bila saya tunjukkan sentiasa macam ini. Kamu tengok macam ini, dia jadi kecil lah. Mana nak nampak? Pinkan saya dan letak macam ini. Kalau kamu guna komputer tak apalah. Memang dia akan nampak biasa. Okey? Jadi, nampak tak budak tu? Budak kecil kan? Itu budak kan? Umur dia lebih kurang sama dengan kamu saja, apa? Tapi apa yang berbeza antara dia dengan kamu? Apa beza dia? Umur cikgu. Umur dia lebih kurang sama dengan kamu, kan? Yang berbeza tentang dia dengan kamu ialah dia dah Hamil. Kamu belum kan? Belum. Saya sudah. Senanglah. Baik. Tujuan utama seks adalah untuk reproduktif, iaitu untuk menghasilkan anak-anak, betul. Tetapi jadi kena fahamlah, apabila seseorang tu mengadakan seks sebenarnya adalah untuk melahirkan anak. Jadi biarlah hubungan seks tu berlaku selepas dah kahwin, iaitu kamu dah bersedia nak ada anak. Kalau tidak, ada risikonya kamu akan orang tersebut yang hamil di luar nikah tu, ada risikonya akan menjadi dikecam. Tahu dikecam? Tak ada orang tegur saya, suara muzik kuat gila. Okey. Selain tu, kalau seperti gambar budak tu, kalau kamu muda seperti dia, kemungkinan besar anak yang dilahirkan tu akan cacat. Kemudian bayangkanlah, perempuan ini adalah salah seorang di kampung kamu. Kamu rasa orang kampung akan bercakap pasal dia tak? Mesti kah? Tengok dah ada yang nak cakap pasal dia. Kerana dia membuat sesuatu yang tidak patut, betul? Jadi, antara perkara, siapa ya? Anak siapa ya? Ada? Jadi di sana kamu tengok maruah diri dan keluarga kamu tergadai. Mungkin tergadai kalau berlakunya kehamilan yang di luar nikah. Betul? Jadi saya tanya yang perempuan-perempuan di sini, sudahkah kamu sedia menjadi ibu muda?
tetapi badan kamu dah sedia. Ya? Kena faham ya? Macam mana dari lelaki? Dah sedia mau jadi bapa? Mestilah belum kan? Jadi, faham-fahamlah. Baik, kita tengoklah risiko yang seterusnya. Mana saya punya PowerPoint ini? Ya, okey. Risiko yang seterusnya adalah risiko ketagihan. Ya. Terdapat risiko di mana seseorang tu akan mengalami ketagihan seks. Ya, ini adalah perkara yang benar. Dan apabila seperti ketagihan lain, bila seseorang tu ketagihan, apa yang akan berlaku? Dia akan buat apa sahaja supaya dia boleh mendapatkan benda tu. Betul? Macam orang ketagihan dadah. Tapi ini lebih teruk daripada dadah. Kotan dia dah ketagihan, dia akan hilang waras dia, hilang akal fikiran dia. Dia kemungkinan dia akan jadi seorang perogol. Yang gambar di sana, gambar yang saya tunjukkan tu, itu adalah seorang perogol kanak-kanak. Sehingga kanak-kanak pun dia rogol. Jangan main-main. Bahaya tu. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya. Yang paling hujung dua, kita dah bicarakan risiko jangkitan penyakit seksual, risiko kehamilan, risiko ketagihan. Yang seterusnya adalah risiko HIV dan AIDS. HIV dan AIDS ini adalah berkawan rapat. HIV ataupun dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan menyebabkan AIDS. Baik. AIDS pula adalah sindrom kurang daya tahan melawan penyakit dan adalah peringkat terakhir jangkitan HIV. Baik. Saya percaya murid-murid sekarang sudah semua dah mahir pasal virus. Dah setahun kita dilandai oleh virus COVID-19 kan. Tapi yang HIV ini lebih lama. HIV ini virus iaitu zarah yang kecil yang kita tak nampak di mata. Dia dah masuk dalam badan kita, dia akan serang badan kita, menyebabkan kita tidak mampu nak tahan penyakit. Dia akan menyerang sistem antibody kita, sistem ketahanan kita untuk tahan daripada penyakit. AIDS pula, AIDS adalah... Sekejap, ada orang mau masuk. Okey. AIDS pula adalah sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. HIV adalah virus, AIDS adalah penyakitnya. Baik. AIDS ini akan menyebabkan seseorang tu terlalu mudah mendapat sesuatu penyakit. Dan biasanya pesakit AIDS ini, dia langsung tiada daya tahan kalau dah ke tahap yang sangat teruk. Tiada daya tahan langsung. Ada kemungkinan dia kerana sesema saja, sesema yang biasa, yang orang haci-haci, dia boleh mati pasal sesema. Ya, itulah AIDS. Kerana badan dia tiada daya tahan langsung. Kalau udara kotor sikit, berlakulah radang paru-paru. Dan teruk. Kerana dia tiada daya tahan untuk lawan. Dia tidak dapat lawan lagi badan dia. Itulah HIV dan AIDS. Sangat-sangat menakutkan. Orang yang mati HIV dan AIDS ini, kesian. Tahu kenapa? Sengsara. Sangat sengsara. Sebelum mati itu sangat-sangat sakit. Bukan sakit sekejap. Bukan sehari dua. Bertahun-tahun. Ya. Baik. Jadi kita tengok balik apa yang dah kita belajar setakat ini. Setakat ini, hari ini kita telah belajar risiko tingkah laku seksual, iaitu apakah risiko-risiko daripada menjalankan aktiviti seksual. Baik, yang pertama,
risiko jangkitan penyakit seksual. Dah saya tunjukkan dengan contoh, 4 jenis contoh tadi. Yang kedua, risiko kehamilan. Ya, ada risiko boleh hamil kalau mengadakan seks. Yang ketiga, risiko ketagihan. Yang keempat dan kelima adalah HIV dan AIDS, ya. Yang baru saja saya terangkan. Jadi, fahamilah terdapat banyak risiko dalam tingkah laku seksual. Dan tingkah laku seksual ini haruslah seperti yang kita belajar daripada agama, daripada moral, hanya sesuai untuk mereka yang sudah kahwin. Ya. Kenapa? Kerana orang yang sudah kahwin, dia mahu anak. Betul. Jadi, ingat, jangan sehingga keluarga kamu pun betul? Jangan melibatkan diri dulu. Tunggu sehingga kamu sudah kahwin. Sayangi diri, sayangi keluarga kamu, ya. Okey? Boleh? Baik. Bagi yang baru masuk, ada beberapa orang tu baru masuk, ada juga yang belum tuliskan dalam chat nama dan kelas, tolong tuliskan. Baik. Sebentar nanti, kerana bahagian latihan, saya dengan cikgu kelas ini adalah daripada 6D, 6S dan 6Z, kan? Baik. Untuk 6D, latihan kamu akan diberi oleh Cikgu Hasri sebentar nanti. Untuk 6S dan 6Z, saya akan postkan latihan dalam masa lebih kurang 9.30 pukul 10 macam tu. Baru saya postkan latihan tu. Kamu cek dalam Google Classroom, boleh? Latihan kamu ada di dalam Google Classroom kamu. Wajib jawab pakai Google Classroom. Dia akan atur semak terus. Boleh, ya? Okey, baik. Jadi setakat ini saja. Jangan lupa untuk tuliskan di chat nama dan kelas kamu, ya. Jadi setakat itu saja sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye. Hai. Dah, bye-bye. Masih tak mau tutup? Oh, masih ramai yang tak mau tutup video dia. Masih juga nak tengok saya, ya? 1, 2, 3, 4. 4 orang lagi belum tutup. Ada 4 orang lagi belum tutup video.